Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna. Ya mufahhima Sulaiman fahimna. Fafahhamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu 'alayya wa atuni muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan berada dalam keadaan redha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang berterusan dan berbacangan. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita masuk kepada satu bicara yang telah pun kita bertemu dalam siri-siri sebelum ini, ya. Pagi ini kita tambah lagi dengan perkara-perkara yang menyelamatkan. Kita petik dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, nasihat agama dan wasiat iman, pada bab perkara-perkara yang menyelamatkan, ya, perihal perkara-perkara yang menyelamatkan. Alhamdulillah bagi yang sedang menonton, mohon untuk mohon untuk sebar-sebarkan, share sebanyak-banyaknya di FB page, di WhatsApp, di Instagram, di Telegram dan masing-masing. Saya bacakan ada beberapa komen di sini. Saudara Firdaus Ja'far, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Hisham Syam kat sini. Wan Faz Ida share dah. Ada yang belum share lagi, terima kasih yang dah share ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Faz Ida kita, Tuan Aziz kita, alhamdulillah. Dan banyak lagi insya-Allah, tabarakallah. Baik. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, terlebih dahulu saya mohon sebanyak-banyak kemaafan andai kata sebarang kekurangan yang kedapatan, dan yang paling penting mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang menonton saya mohon sangat boleh share di FB masing-masing, ya. Tekan butang share tu. Saya pun nak tekan butang share, right post dekat situ. Type lah assalamualaikum, jom mengaji ke apa-apa, ya. Okey, dan kita pun share. Saya dah share, alhamdulillah. Baik. Pagi ini kita akan berbicara berkenaan dengan syarat-syarat taubat. Ya, syarat-syarat taubat dalam lingkungan 25 minit macam tu, insya-Allah. Mohon maaf ya sebab tadi ada sedikit masalah teknikal di FB page saya. Ustaz Wan kita, admin dia tak boleh nak sambung tadi. Ala kulli hal kita dapat izin Allah. Itu yang paling penting, bertemu pada pagi ini dan dapat bersua muka. Syukur sangat-sangat, alhamdulillah. Sambungan kepada perkara-perkara yang menyelamatkan ialah syarat-syarat taubat. Siri keempat, ya. Ini kita masuk siri yang keempat, syarat-syarat taubat. InsyaAllah selepas ini Ustaz Wan akan ataupun admin kita akan masukkan tajuk dia. Jadi kita tahulah siri 1, siri 2, siri 3, siri 4 tu apa dia, ya. Untuk siri keempat ini syarat-syarat taubat, ya.
syarat-syarat taubat. Jika ada sebarang soalan, boleh masukkan di ruangan komen pada live tu. Saya akan terus baca dari situ insya-Allah. Terima kasih semua yang sedang menonton. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkata pengarang, syarat-syarat taubat. Kemudian hendaklah anda ketahui, moga-moga Allah merahmatimu, bahawasanya taubat itu bukanlah sekadar seseorang hamba mengucapkan dengan lidah, Astaghfirullah, aku bertaubat kepada Allah, sedang hatinya tidak pernah menyesal, serta tidak mahu berjanji untuk membersihkan diri atau menjauhkan diri dari dosa. Jadi tak cukup, kata pengarang, berdasarkan kepada penghujahan Al-Quran, As-Sunnah, ya, ijma' para ulama, fatwa para sahabat, dan segala pendapat. Banyak lagi lah sumber-sumber hukum ni, ya, termasuk laqiyah dan sebagainya. Jadi cerita tentang syarat-syarat taubat ni, dia kata para ulama telah menentukan beberapa syarat taubat yang harus dipatuhi dan tiada sesuatu taubat dianggap sempurna kecuali dengan 3 syarat berikut. Kita faham daripada perenggan pertama, tak cukup nak kata astagfirullah. Habis tu Ustaz tak payah kata, tolong faham perkataan tak cukup. Bila maksud dia tak cukup, astagfirullah tu tetap kena sebut. Setengah orang dia tak faham. Dia tak faham. Ataupun dia buat-buat tak faham, ataupun dia ada masalah dengan kefahaman. Mudah-mudahan Allah memberi faham kepada kita semua, saya dan semua yang sedang menonton. Ya. Jadi kalau orang yang cukup faham, dia tahu bahawa dia mesti sebut astagfirullah, aku bertaubat pada Allah, tapi aku kena tambah lagi, hati aku kena menyesal dan aku kena berjanji untuk bersihkan diri dan aku kena jauhkan diriku dari dosa. Itu dia. Baik, apakah 3 syarat taubat? Pertama, dia menyesal atas dosa-dosa yang telah lalu. Menyesal sungguh. Dia buat dosa apa? Ya. Dosa tu dosa kecil, dosa besar. Dosa yang dia dosa ni kalau kita bilang okey, 1 dosa kecil, kedua dosa besar, ketiga dosa yang sengaja dia buat, 4 dosa yang dia tak sengaja. Selalu orang akan pegang yang keempat ni, tak sengaja Ustaz. Siapa yang boleh takrifkan perkataan tak sengaja? Betul dia boleh takrifkan di sisi Allah. Dia mungkin dia buat tapi dia kata dia tak sengaja. Okey. Dosa baharu, dosa yang lama. Okey. Dosa yang nampak dan dosa yang tak nampak. Dosa yang diingat dan dosa yang lupa. 10. Cukup jari jemari kita. Ada 10 jenis dosa. Setengah orang kata, Ustaz, dosa ada 2 je. Dosa kecil, dosa besar. Tak betul. Dosa ada 10, termasuk dosa yang diingat, dosa yang dia tak ingat. Yang 9 dan 10 tadi. Allahu Akbar. Jadi selesailah bilang dosa tu. Kalau ada lagi tolong bagi tahu. Dan daripada 10 itu dia kena menyesal dosa-dosa yang dia dah buat tu. Menyesal dan menyesal dan menyesal dan menyesal. Ya. Kita tengok siapa yang baru masuk. Kak Kiswati Abdullah, terima kasih. Dan Kak Hawa Idris ada share. Alhamdulillah. Baik, sambung. Menyesal bukan sikit-sikit. Menyesal bukan macam ni. Menyesal, aku menyesal lah dosa aku buat. No. Bolehlah sebut macam tu, boleh. Hadirkan dengan sepenuh jiwa kita. Tak cukup dengan mulut. Hati tu dia merasa sesal yang amat sangat. Kalau hati dah sesal, apa dia? Air mata akan mengalir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sidang penonton yang budiman, ya. Tak adalah satu orang pun yang apabila dia hebat macam mana pun sekali, ya, dia power, kental macam mana pun, yang boleh lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang nak saya sampaikan ialah Rasul itu sendiri walaupun tak ada dosa, menangis bersungguh-sungguh, menangis dan menangis mohon keampunan Allah. Kenapa? Dia tahu Allah telah ampunkan dosanya, tapi dia malu kepada Allah andai ada sebarang apa sahaja pada sisi Allah yang Rasul itu buat, ya, ada lagi yang tak kena. Allahu Akbar.
Rasul. Kemudian Rasulullah menangis kerana siapa? Siapa yang kita maksudkan ini? Khusus Nabi kita Sayyiduna wa Maulana, Sayyidul Anam, Sayyidul Bashar, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baginda. Ya, khusus baginda. Walaupun sudah sebut Rasul tu akan merujuk kepada mursalin, Rasul-Rasul yang lain tu, itu satu bab yang lebih besar. Tapi kita khusus baginda. Mohon ampun untuk umat. Menangisnya, ya Allah. Menangis sungguh-sungguh. Mohon ampun untuk umat. Sungguh-sungguh menangis. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Itu yang pertama. Mesti menyesal dosa-dosa yang telah lalu dan menangis atas dosa tersebut. Tu, sesal sungguh-sungguh ni. Yang kedua, mensucikan diri dari dosa, yakni tidak ada artinya ia bertaubat padahal ia terus melakukan dosa yang sama dan tidak memberhentikannya. Apa maksud mensucikan diri? Hari ini mungkin bahasa tu dah bertukar sikit, menyucikan diri. Tolong dipersilakan untuk share dan untuk komen di ruangan write a comment tu. Ada soalan apa-apa boleh tanya dekat situ ya. Okey. Dia boleh cerita menyucikan diri ni, atau yang nak guna bahasa mensucikan diri, saya bukan pakar dalam bahasa Melayu ni, kita kena teliti semula ejaan ni ya. Dalam kitab dia kata mensucikan diri. Mungkin hari ni orang kata menyucikan diri. Tak apalah, soal gaduh lah bab tu. Tapi yang kita faham, nak bagi diri kita itu suci dari dosa, artinya begini, kita basuh. Kita basuh betul-betul suci, basuh, bersih. Dia bersih dengan suci, dua benda yang beza. Kena faham dua benda yang beza. Bersih ni, dia boleh ambil tisu, ya, buang. Katalah dia buang najis anjing. Dia ambil tisu, dia lap najis anjing. Apa dia najis anjing tu? Contohlah, najis anjing tu yang dia lap tu apa dia? Air kencing. Dia lap air kencing. Dia lap. Lepas dia lap, dia pun ambil Dettol, spray lagi atas tu. Lap lagi. Dia sebut, dia kata bersih dah. Belum bersih. Dah bersih. Betul bersih. Tapi satu benda dia belum capai. Belum suci lagi. Dia nadhafah dengan taharah ni dua benda yang berbeza. Saya tak pasti jika ada orang kata sama. Siapa yang boleh claim kata sama tu, agak memelikkan. Ya. Terima kasih kepada Tuan Jamil Bakri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Jamil Bakri ni ahli pemegang amanah Yayasan Makmum Malaysia. Ya. Ustaz yang dihormati, Alhamdulillah dapat mendengar ilmu dari Ustaz. Syukur, Alhamdulillah, terima kasih. Yang bahagia Datuk Jamil Bakri kita. Amin ya rabbal alamin. Yayasan Makmum Malaysia ni memang aktiviti mereka akan banyak dan banyak, cuma agak tak dapat nak begitu terserlah disebabkan oleh pandemik ini. Ialah kita cerita kebajikan yayasan ni, dia mesti bertemu mata ya, bagi bantuan dan sebagainya. Cuma sekarang ni kena guna norma-norma baru melalui media-media dan juga semua kena online. Gitu pula. Kita doakanlah Tuan Datuk Jamil Bakri kita ni bersama dengan Tuan Haji Sohimi pengurusinya, ya, agar dapat mengemudi Yayasan Makmum Malaysia hingga ke puncak kecemerlangan mendapat redha Allah dunia akhirat untuk umat. Amin. Sedangkan Nabi Al-Fatir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan terima kasih kerana share. Dipersilakan untuk share. Nak share dekat FB page masing-masing. Tuan Datuk Jamil kita nak share dekat FB page Yayasan Makmum Malaysia pun dipersilakan, sebab kita bersiar dari page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya lanjutkan, ingin saya nyatakan di situ ada nombor akaun RHB, ya, Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Untuk mereka yang ingin menyumbang, ya, dipersilakan untuk online transfer ataupun sebagainya ke akaun tersebut. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang beriman, sebelum saya teruskan lagi, saya
suka untuk mengingatkan diri saya, dan ada yang saya telah buat, iaitu kita share pada FB page, FB sendiri, sebarkan kepada kaum keluarga, kenalan dan semua, agar lebih ramai dapat mengikuti program Tazkirah pagi ini. Sama-sama kita dapat barakah dan kemuliaan majlis ilmu. Dan kepada yang sudi untuk menyumbang kepada tabung bantuan dakwah Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, boleh terus dengan beberapa perkara. Mohon Ustaz Wan ataupun saudara Nabil boleh letakkan di ruangan komen dekat situ. Boleh klik link yang ada dekat situ, ya, ataupun online transfer, ataupun boleh hubungi Puan Azwar, ada nombornya 0172349960, nanti akan dimuat naikkan insya-Allah. Amin rabbal alamin. Okey, baik, saya teruskan. Jadi bila cerita suci tadi tu, balik kepada cerita suci tak habis tadi kan. Najis daripada anjing tadi namanya najis mughallazah. Ada 3 bahagian, iaitu mukhaffafah, najis yang ringan. Najis juga tapi buangan juga tapi ringan. Yang kedua apa dia? Yang kedua mutawassithah, iaitu yang sederhana, ya. Dan yang ketiga disebut sebagai mughallazah, yang berat. Maka kisah air kencing atau air liur anjing tadi itu tak boleh nak lap dengan tisu, spray dengan Dettol atau deterjen mana-mana. Antibakteria ke, antivirus ke, apa-apa tak cukup. Ya, kisah dia ialah tak cukup. Dia kena buat apa? Nah, kita bagi tahu sebab yang menonton ini di Malaysia. Dan di Malaysia ni secara khususnya terang lagi bersuluh, majoriti dalam fiqh berpegang dengan mazhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa dia cara nak cuci najis mughallazah ni? Mesti 1 bahagian air tanah, 6 bahagian air mutlaq, air jernih putih mutlaq, dan air yang suci lagi menyucikan. Itu yang air mutlaq tu, ya. Jadi berapa kali cuci semua? 7. Daripada 7 tu berapa? Saya ulang, 1 bahagian mesti air tanah. Air tanah ni air yang menggunakan bancuhan tanah. Dia mesti berkadar terus dengan saiz tempat nak cuci itulah. Ya, kalau sebaldi air nak campur dengan tanah, janganlah ambil tanah tu secubit. Ini kena mengaji bab taharah pula, ya. Saya selit-selit saja untuk percambahan ilmu. Selepas ini kena bajakan dia dan tumbuhkan dia dengan baik dan dengan elok, ya. Hadirin rahimakumullah. Kita bila kita faham yang kedua, sucikan diri dari dosa, dan arti dia bertaubat itu dia tak buat dah, dia berhenti kat situ. Kalau dia kata nak buat lagi tuannya nak buat lagi dah, itu dia bukan taubat nasuha, dia bukan buat betul-betul, dia main-main je. Ustaz dia taubat juga. Baik. Untuk nak katakan dia taubat juga, Allah terima taubat dia, itu bukan bahagian makhluk. Saya angkat tangan dan surrender, senang. Itu dia dengan Allah Ta'ala. Ala kulli hal, dalam hal apa keadaan pun, para ulama ni dia meletakkan satu panduan berdasarkan segala penghujahan dalam agama. Ulama memang tak maksum, tapi dia cukup menjaga daripada kesalahan. Itu yang kena faham. Saya berlepas diri daripada ulama su, ulama-ulama jahat yang mungkin menggunakan penghujahan untuk keuntungan pihak-pihak tertentu atau dirinya sendiri. Ya, tapi Al-Alimul Allamah ni, Al-Habib atau Al-Imam Al-Akbar Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Husaini Al-Hadrami Al-Syafi'i ialah seorang yang diperakukan daripada segala ahli ilmu bahawa memang dia ni ulama akhirat. Masya-Allah, tabarakallah. Ya. Seterusnya, terima kasih kepada Kak Nur Azizah Wan Aziz kita, alhamdulillah baru habis tengok live Ustaz Ilyas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua pendakwah kita semua pakat buat program online. Jadi boleh pilihlah nak tengok siapa, tak ada masalah. Yang paling penting hadirkan diri kita dalam setiap majlis ilmu. Baik. Yang ketiga dia kena berazam tidak akan melakukan dosa lagi selagi hayat di kandung badan. Ni 3 benda. Ya, dia tak nak buat dosa dah. Azam ni apa dia? Sebenarnya azam ni ialah janji. Tapi nak sebut janji itu macam dengan berat dalam dunia Melayu. Fa idza azamta
bila engkau telah buat keputusan janji, buat satu ketetapan, fatawakkal 'ala Allah, maka hendaklah engkau bertawakal ya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan perwakilan segala urusan itu untuk Allah yang uruskan. Artinya natijah dan pengakhiran dan apa nak jadi selepas itu bukan dalam ilmu dan kawalan kita. Kita ni boleh kontrol, boleh kawal selama mana ada kemampuan kita. Ada apa yang beyond our control. Saya duduk kat sini, bolehlah kontrol apa yang ada kat depan ni, ya. Atau duduk kat sini, bolehlah kontrol guna WhatsApp dan sebagainya. Itu secara online. Untuk physical control tak boleh. Ustaz, saya dah robot kat sana. Okey, boleh kontrol dengan robot, silakan. Lebih daripada itu, Allah yang maha mengawal segala-galanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Jadi boleh tengok dekat situ ada sedaran Nabil Fatir Asy'ari telah pun muat naik. Tuan boleh tengok yang sudi menyumbang, dipersilakan. Dan yang paling penting, tolong share FB Tazkirah ini dengan saudara-saudara kita yang lain. Kita ulang. Jadi syarat taubat itu 3. Dia menyesal dosa-dosa lalu yang dia dah buat. Yang kedua, dia sucikan diri dia daripada dosa, yang dia tak mengulang dosa. Yang ketiga, dia azam takkan buat lagi dosa sepanjang hayat dia di kandungan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, hadirin rahimakumullah. Ketiga-tiga syarat ini, kata sang pengarang, pasti mengiringi setiap taubat dari dosa antara seorang hamba dengan Tuhan. Itu pasti ya. Ada satu syarat lagi yang ditekankan, iaitu terhadap dosa antara seorang hamba Allah dengan hamba Allah yang lain. Macam mana tu? Kita tak selesai lagi ya. Kita ambil masa sikit sebab tadi ada sedikit masalah teknikal, jadi saya minta mohon izin daripada pihak Dewan Dakwah untuk panjangkan sedikit masa ya. Dia yang tadi tu cerita syarat tu dengan Allah. Tapi dia kata tiga-tiga syarat ini pasti mengiringi setiap taubat dari dosa antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tapi ada satu syarat lagi yang ditekankan, iaitu terhadap dosa antara seorang hamba Allah dengan hamba Allah yang lain. Yang ni yang kadang-kadang kita terabai ni. Dosa seorang hamba dengan hamba. Hamba yang berdosa dengan hamba. Baik. Jadi, jika dosa yang dilakukan itu antara hamba Allah dengan seorang hamba Allah, sila dengar keterangan yang akan saya nyatakan ini daripada kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, nasihat agama dan wasiat iman. Apa dia? Jika anda menganiayai diri seorang anak Adam, mencederakannya, menyentuh kehormatannya atau merampas hartanya, maka hendaklah anda menebus haknya. Jika yang mengenai jiwa atau diri, hendaklah anda membenarkannya, menjalankan qisas, iaitu hukum balas, hukuman menurut hukum Islam ke atas diri. Itu keterangannya. Jika yang mengenai harta atau barang, hendaklah anda mengembalikan semula hak itu kepadanya. Jika mengenai kehormatan, maka hendaklah anda memohon dimaafkan segala kesalahan anda itu. Awas, kata pengarang, anda pasti berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menghapus segala penganiayaan ini sekadar yang termampu. Kadang kita ada benda yang kita beyond our capability. Bukan kemampuan kita. Ya. Bukan daya dan upaya kita, bukan. Maka yang selebih itu mohon sebanyak-banyak keampunan kepada Allah, dan agar Allah Ta'ala tetap memberi kepada kita kekuatan untuk kita menyelesaikan apa saja yang berkaitan dengan taubat ini. Dekat sini sebenarnya kalau kita lihat dia ada beberapa bahagian. Dia kata kalau dia melibatkan mengenai jiwa, diri, kena benarkan orang itu buat hukum balas, baru selesai dosa. Kalau dia berkaitan dengan harta benda, pemilikan, apa sebagainya, kena pulangkan. Kalau berkaitan kehormatan diri, nak pulang apa kehormatan diri kan? Adalah berkaitan kehormatan diri setengah orang, dia na'udzubillah min dzalik. Ada pencabulan, na'udzubillah min dzalik. Ya, sexual harassment, gangguan seksual. Banyak na'udzubillah min dzalik. La sama Allah, janganlah berlaku ya. Walau kes-kes itu kalau berdasarkan data, kita boleh tengoklah ya. Jadi mohon kemaafan dan cuba sedaya upaya untuk memperbaiki
menghapus segala penganiayaan sekadar termampu. Baik, kita teruskan. Berkata Al-Imam Abdullah As-Sayyid Abdullah Al-Haddad, kata dia, begitu pula terhadap sembahyang, puasa dan zakat. Hendaklah anda segera bertaubat jika anda meninggalkan sesuatu dari kefarduan ini. Bagaimana cara orang tanya kita, macam mana Ustaz sembahyang, puasa, zakat? Caranya ialah mengqadakkan, tunaikan semula. Benda tu benda yang dah patut tunai pada waktu itu. Maksudnya apa? Ulang semula, buat balik. Ya, qadakkan semula semua yang ditinggalkan tadi, ya. Dan yang mana yang telah luputlah daripada waktu-waktu dia, fardu-fardunya, sekadar termampu dan sesegera yang boleh. Boleh tangguh tak taubat? Ustaz, saya taubat ni saya tangguh lah tahun depan Ustaz. Tak boleh. Tak boleh. Kena sesegera yang boleh. Siapa yang belum lagi qada puasa, dipersilakanlah qadakan puasa kalian segera, kerana ya bulan Rajab Al-Mubarak akan menjelang tiba, insya-Allah. Bila? Besok, ataupun tengoklah orang lihat anak bulan nanti, dia kata besok ke lusa lah. Ustaz, tetapkan bulan Rajab tengok anak bulan juga. Ya, tiap-tiap bulan kena tengok anak bulan. Bukannya tunggu Ramadan dan Syawal saja ataupun Zulqa'dah untuk penentuan ketetapan tarikh wukuf. Tak. Tiap-tiap bulan kena tengok. Sehingga orang kata habis tu penyimpan mohon besar raja-raja, sebab yang itu berkaitan dengan satu kefarduan dan ibadah besar. Okey, baik, teruskan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya. Maka setelah bertaubat dari dosa-dosa sebagaimana yang telah ditunjuk di atas tadi, hendaklah ia sentiasa meletakkan dirinya antara takut dan haram. Jadinya takut ni apa? Al-khawf, dalam bahasa Arab sebut al-khawf. Harap ni apa? Ar-raja, dia ada hope. He or she still has hope. Tu kan. Dia rasa takut tu, takut kat mana? Takut neraka ke takut Allah? Ni dia kena faham ni. Dia takut neraka ke dia takut Allah? Kalau dia takut neraka tu, dia takut makhluk. Neraka makhluk Allah, kerana dia diciptakan Allah. Ya. Dia kena takut sang pencipta neraka, iaitu Allah Ta'ala. Ya, takut apa? Takut Allah benci, takut Allah tidak redha, takut Allah tidak suka, takut Allah tidak mahu menerima amalnya, Allah menolak amalnya, kerana amalan itu rosak atas beberapa sebab. Antaranya rosak sebab derhaka mak ayah. Ada orang buat amal banyak, amal derhaka mak ayah. Ada orang buat amal banyak buat amal, dalam masa yang sama dia syirik kepada Allah, rosak amalan. Dia solat subuh, tapi nak pergi kerja, dia pergi jamu nasi ayam dekat busut untuk sang penjaga busut, agar jangan ganggu dia waktu dia nak bergerak pergi kerja kejap lagi. Ini astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih, benda-benda yang karut marut, na'udzubillah min dzalik. Okey, baik. Kita teruskan di hujung-hujung kuliah ini, ya. Apa dia? Setelah bertaubat dari dosa-dosanya sebagaimana yang telah ditunjukkan di atas tadi, ia sentiasa meletakkan dirinya antara al-khauf dan ar-raja, takut dan harap, berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dengan kurnia dan belas kasihannya. Takut, dia kena ada perasaan ni. Takut kalau apa? Dia takut kalau bimbang kalau Allah Ta'ala tidak terima taubat dia. Itu dia kena bimbang. Kerana apa? Bimbang barangkali ia tidak melakukan taubat dengan sempurna. Kan? Jadi kalau buat benda tak sempurna ni orang suka tak? Jangan kata orang yang mencipta orang itu dia maha tak suka. Astaghfirullahaladzim. Kita pun nak tak pakai barang yang tak sempurna. Buat baju, buat baju butang tak pasang. Butang ni tak dimasukkan, butang ya. Sebab apa butang ni tak dimasukkan? Dia kata tak siap lagi. Tapi pakai dulu. Boleh ke? Kita nak naik kereta, dia kata kereta tu belum pasang brek lagi. Tapi naik dulu. Astagfirullah ya. Orang yang berakal dia takkan naik. Dan orang yang berakal juga dia takkan buat kerja tak siap untuk orang guna. Ustaz, ada orang kerja tak siap tapi orang guna juga Ustaz. Okey.
itu subjektif. Jangan kita pukul semua sama, tak boleh. Baik, hadirin rahimakumullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Maka menurut cara-cara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, sepatutnya dosa itu dimohon taubat, maka jadilah ia sebagai seorang yang seolah-olah jika dia tidak memenuhi syarat-syarat itu, seolah-olah dia sebenarnya tak bertaubat pun di sisi Allah. Baik, perenggan yang seterusnya, perenggan kedua terakhir, setiap orang yang mengaku dirinya mukmin wajib secara pasti menjaga dan memelihara diri dari segala dosa dengan betul dan secara holistik, iaitu menyeluruh. Ya. Sebab membuat dosa dan menempuh maksiat itu akan menimbulkan kemurkaan di sisi Allah dan kutukan Allah Ta'ala. Manakala yang demikian itu pula menjadi punca segala bala dan bencana yang akan memusnahkan manusia di dunia dan di akhirat. Lantaran itu, apabila telah melakukan sesuatu dosa, hendaklah ia segera bertaubat kepada Allah Ta'ala dari dosa itu. Tidak berazam untuk membuat dosa yang sama lagi, ataupun terus melakukan dosa itu sesudah bertaubat dan menyesali diri atas dosa yang berlaku sebelum-sebelum itu. Masya Allah. Kesimpulan. Kita sampai ke kesimpulan. Setiap mukmin harus sentiasa bertaubat pada Allah Ta'ala. Orang beriman, mukmin, kena bertaubat. Sebab apa Ustaz? Itu firman Allah Ta'ala yang kita baca dalam siri sebelum ni. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Surah At-Tahrim ayat yang ke-berapa? Ayat ke-8. Wahai orang-orang yang telah beriman, itu setiap mukmin ya. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, bersungguh-sungguh kamu bertaubat. Masya Allah, tabarakallah ya. Kemudian yang seterusnya, taubat tersebut hendaklah dipohon tanpa berhenti. Yang ketiga, taubat tersebut harus diperbaharui pada setiap masa dan kesempatan. Sebab apa? Sebab dosa-dosa yang kita lakukan itu tentu banyak sekali. Di antaranya, saya sebut dah awal tadi, ada dosa kecil, ada pula dosa besar, ada dosa batin, ada dosa yang zahir, ya, ada dosa kita tahu, ada dosa yang kita tidak tahu. Ada kalanya seseorang itu berdosa kerana ia cuai, tidak mahu menuntut ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang dosa dan pahala. Yang kesimpulan yang paling besar sebenarnya, ya, iaitu orang itu berdosa sebab apa? Sebab dia cuai, dia tak mau ambil tahu ni dosa kan ni pahala. Ni boleh atau tidak? Kena ingat ya. Dan hadirin rahimakumullah, ataupun mungkin sekali yang terakhir ya, dosa itu ada pada pendahuluan dan penyebab-penyebab yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pilihan diri. Yang best ni, pilihan diri, ikhtiar kita. Ya, kita pilih. Kita pilih nak buat dosa kan, nak tinggal dosa. Kita pilih nak buat baik kan, nak buat baik. Ya, atas pilihan kita, dan Allah Ta'ala tak pernah menzalimi hamba dia walau sedikit pun. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum saya menangguhkan tazkirah pagi pada hari ini, suka saya ingatkan untuk kita like, komen dan share, kongsikan sebanyak-banyaknya FB tazkirah ini kepada semua saudara mara kita, rakan taulan sahabat, anda, jiran tetangga dan semua yang duduk dalam FB kita tu, dan juga WhatsApp kita dan Telegram kita dan Instagram kita dan semua medsos, media sosial kita. Okey. Seterusnya, tuan-puan dipersilakan untuk menyumbang buat infak, sedekah subuh atau sebagainya ni lepas subuh ni kan. Untuk Ustaz, sepatutnya sedekah subuh tu buat pada waktu subuh mengikut pandangan ulama-ulama tertentu. Silakan, tak ada masalah. Ya, kan? Baik, boleh sumbang kepada apa? Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, seperti nombor yang tertera di layar, di skrin, ya, ada kat bawah tu RHB tu, ada nombor dia kan kat situ. Dan boleh lihat komen yang dimasukkan oleh saudara Nabil Fatir dan juga Dewan Dakwah, ya. Dia ada masukkan kat situ, boleh klik link atau sebagainya, memudahkan orang berbuat baik. Untuk itu kita tangguh dengan doa, mudah-mudahan Allah rahmati kita hari ini dan seterusnya. Wallahu a'lam. Saya tangguhkan di sini, dan insya-Allah dalam siri yang kelima kita akan masuk berkaitan dengan
istighfar ya. Berkaitan dengan istighfar, siri yang kelima insya-Allah. Tajuk dia ringkas aja, istighfar. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liwalidaina warhamhum kama rabbawna shighara wa ajzihim bil ihsani ihsana wa bis sayyiati ghufrana وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله يا قاضي الحاجات اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في بكورنا هذا اليوم يا الله rahmati kami dari berpagi-pagi kami hinggalah keseluruhan pada hari ini ya Allah dan hari-hari seterusnya ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, na'udzubika ya Allah minal kuruna ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya karim, Allahumma akrimna birizqin halalin warzuqna min haitsu nahtasibu wa la nahtasib. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا قهار يا جبار يا منتقم يا لطيف يا رؤوف يا ودود يا حليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين والحمد لله رب العالمين taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih yang sudi menonton dari Yayasan Makmum Malaysia. Alhamdulillah Datuk Jamil Bakri kita dah share di FB page Yayasan Makmum Malaysia dan juga terima kasih kepada saudari Azima Zima itu dia nama Azima okey, dan Wan Fasidah alhamdulillah Kak Hawa Idris kita, dan terima kasih kepada penganjur kita iaitu Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara ya, yang mana adminnya pagi ini dan selalulah ya, iaitu Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Haris kita. Mudah-mudahan Allah rahmati usaha ini, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh Innahu wal ghafurur rahim. Jangan lupa ya, bertemu di siri yang akan datang, iaitu siri yang kelima dalam tajuk perkara-perkara yang menyelamatkan. Tajuk kecil istighfar. Walau tajuk kecil tapi dia perkara urusan dan impak yang Masya Allah sangat besar. Tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih.